Selamat pagi doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Lim Hui Siang dan nombor matrik saya ialah A20B1423 dari kumpulan 4. Hari ini, kumpulan saya akan membentangkan kaedah penerokaan nilai bagi subjek etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati di dalam sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan kepada kursus ini adalah sesuai dibincang kedua-dua konsep ini satu persatu masing-masing dengan tersendiri dan kemudiannya melihat kaitannya dalam konteks susul masa pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Dengan ini, kami percaya bahawa memilih subjek ini sebagai kaedah penerokaan nilai ilmu akan membawa banyak nilai yang tersirat bagi semua masyarakat yang hidup dalam dunia serba moden ini. Jika setiap individu yang mengamalkan konsep etika dan peradaban ini dalam kehidupan seharian, secara tidak langsung akan melahirkan masyarakat yang beretika dan beradab. Seterusnya ialah dapatan kajian. Yang pertama adalah membantu pembangunan negara. Terdapat 28 orang pelajar daripada 29 orang pelajar mempercayai subjek tersebut akan membantu dalam pembangunan negara. Dari segi sosial, penerapkan nilai murni kepada generasi muda menjadi teladan yang baik bagi generasi pada masa depan. Sebagai contoh, tingkah laku masyarakat secara langsungnya akan membawa kekurangan kes jenayah dari masa ke semasa. Hal ini akan menyebabkan negara Malaysia sentiasa berada di dalam keadaan yang aman dan harmonik. Dengan ini, sektor pelancongan negara Malaysia akan dikembangkan dan imej negara Malaysia akan ditingkatkan. Dari segi ekonomi, masyarakat boleh melalui etika dan peradaban memahami adat rezam dan budaya mereka dan mengamalkan sikap saling menghormati. Masyarakat akan lebih mudah bekerja dan berniaga dalam satu persekitaran kerja. Keadaan ini akan meningkatkan keadaan ekonomi negara Malaysia dengan bersaing dalam keadaan yang adil. Dari segi politik, pemerintahan di Malaysia tidak akan ditumpukan dalam satu kaum saja manakala memberi kesamarataan bagi semua kaum di Malaysia. Sebagai contoh, semua kaum akan terlibat dalam pilihan raya untuk memilih pemimpin yang diingini bagi membantu membina sebuah negara yang aman dan adil. Hal ini demikian kerana adanya pemerintah yang berbilang kaum. Sebagai pemerintah akan membuat keputusan dengan memikirkan semua pihak kaum, bukan hanya memikirkan manfaat kepada kaum yang tertentu saja. Hal ini telah melahirkan masyarakat yang berpadan dari segi politik dan dapat membantu dalam pembangunan negara. Good afternoon, madam. My name is Ki Hui Ruan and my matric number is A20A1394. Perpaduan negara pada masa depan. Berdasarkan soal sendidik yang diambil daripada pelajar Universiti Malaysia Kelantan, terdapat 28 orang responden iaitu 96.6% daripada 29 orang responden berpendapat bahawa etika dan peradaban dapat menyumbangkan perpaduan negara pada masa depan. Antara sebabnya ialah peningkatan pemahaman adat rasan dan budaya kaum berlainan. Hal ini demikian kerana dalam etika dan peradaban mempunyai isi kandungan yang berkaitan dengan adat rasam dan budaya. Dengan ini, pelajar dapat mempelajari adat rasam dan budaya kaum-kaum yang berlainan. Selain itu, pengurangan pertelingkahan antara satu sama lain juga sebabnya. Seperti yang diketahui bahawa Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum. Berbilang kaum akan mewujudkan adat rasam dan budaya yang berlainan. Oleh itu, melalui pemahaman etika dan peradaban boleh mengurangkan pertelingkahan kerana mereka mempelajari bahawa menghormati adat rasam dan budaya antara satu sama lain. Menurut tinjauan soal sendidik terhadap pelajar Universiti Malaysia Kelantan, terdapat 23 responden daripada 29 responden percaya bahawa subjek etika dan peradaban ini harus diteruskan dalam pembelajaran esentif di universiti. Sesetengah pelajar menganggap etika dan peradaban sebagai mata pelajaran yang penting kerana ia memberi peran kepada pelajar untuk mempelajari sejarah berkaitan agama dan adat resam kaum lain.
Kadang-kadang juga berlaku situasi pelajar itu tersendiri juga tidak mengetahui agama dan adat resam sendiri secara mendalam. Selain itu, subjek etika dan peradaban sangat penting untuk diteruskan kerana subjek ini dapat membantu pelajar mengamalkan sikap yang baik. Hal ini demikian kerana terdapat banyak nilai murni yang baik seperti sopan santun semakin berkurang dalam zaman sekarang jika berbanding dengan zaman yang dahulu. Oleh itu, subjek etika dan peradaban dapat mengajar pelajar bagaimana membina dan mengamalkan sikap yang baik. Pembelajaran insentif etika dan peradaban di universiti dapat mengarat semangat perpaduan dalam pelbagai kaum. Dengan ini, mereka akan lebih memahami dan menghormati adat resam dan budaya masing-masing dan dapat mengurangkan masalah diskriminasi kaum dan pertelingkatan antara kaum sama lain. Salam sejahtera kepada Dr. Azhar dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Chung Ying Lu dengan nombor metrik A20A1306. Pada hari ini, saya akan membentangkan bahawa kesan positif terhadap kehidupan seharian masyarakat. Dengan 29 responden dari Universiti Malaysia Kelantan menjawab soalan 12 bahawa etika dan perabatan telah memberi kesan positif terhadap kehidupan seharian dari segi individu, keluarga dan masyarakat. Dari segi individu, terdapat banyak responden memberi respon bahawa seseorang yang mempunyai etika dan perabatan yang positif dapat menghadapi cabaran yang wujud dengan minda yang cergas. Hal ini demikian kerana seseorang yang pemikiran yang positif dan beretika dalam kehidupannya tidak akan melakukan perbuatan yang akan melanggar norma dalam masyarakat. Sebagai contoh, individu yang positif tidak akan melanggar peraturan seperti melanggar lampu isyarat merah, memakai tali pinggang dengan sebaik-baiknya, tidak membantu melebihi had dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga setengah responden memberi respon bahawa etika dan perabatan juga dapat memberi kesan positif terhadap sesebuah keluarga. Sesebuah keluarga yang mempunyai etika dan perabatan yang tinggi akan mempunyai perasaan tanggungjawab dan akan saling hormat menghormati terhadap keluarganya. Sebagai contoh, pasangan suami isteri yang mempunyai etika dan perabatan yang positif akan saling bertolak ansur dengan tidak berlaku pertelingkahan yang amat serius dalam keluarganya. Terdapat juga pelajar Universiti Malaysia Kelantan memberi balasan terhadap soalan ini bahawa etika dan perabatan telah memberikan kesan positif terhadap masyarakat dan sesebuah negara. Dengan ini, masyarakat yang memenuhi etika dan perabatan dengan selamanya dapat mengurangkan kes jenayah yang amat membahayakan. Pada masa yang sama, juga akan mengembangkan negara yang lebih maju, aman dan damai. Selamat pagi, Madam. Nama saya adalah Anifan. Nombor metrik saya adalah A20A1321. Hari ini saya nak berpedangan untuk kekurangan subjek etika dan peradaban. Terdapat kekurangan untuk subjek etika dan peradaban adalah cara pembelajaran pensyarah yang sangat bosan. Sebagai contoh, pensyarah hanya membaca mengikuti sukatan yang sedia ada. Selain itu, terdapat kekurangan kedua untuk subjek etika dan peradaban adalah subjek ini masih tidak lengkap. Hal ini disebabkan proses mengemaskini buku sentiasa secara rendah yang telah diterbitkan sukatan pelajaran kepada universiti telah mengakibatkan pelajar terus mempelajari ilmu dan maklumat yang lapuk. Kefahaman pelajar terhadap subjek etika dan peradaban adalah tidak mendalam, merupakan kekurangan yang terakhir. Hal ini disebabkan keadaan untuk kebanyakan pelajar hanya belajar semata-mata untuk peperiksaan sahaja akan menyebabkan mereka berasa tidak ingin mencuba untuk memahami subjek ini dengan lebih mendalam sekali. Selamat sejahtera kepada Dr. Azhar. Nama saya Kozi Ifeni dan nombor metrik saya adalah A20A1397. Hari
Hari ini saya akan membentangkan tentang penambahbaikan subjek etika dan peradaban. Antara cadangan untuk penambahbaikan subjek etika dan peradaban adalah guru-guru boleh menggalakkan kaedah Sokratik dalam pelajaran dan pengajaran. Seperti yang kita tahu, kaedah ini memerlukan dialog argumentatif kerjasama antara individu dan kemudiannya perlu menjawab soalan-soalan yang merasakan pemikiran kritis dan mengeluarkan anggapan perkara yang berlaku terhadap diri sendiri. Pelajar juga akan mendengar pendapat yang diberi oleh rakan sekelas supaya dapat belajar antara satu sama lain. Kaedah ini juga dapat menggalakkan pelajar untuk berfikir, membaca, berbicara dengan kritikal dan merasakan tentang pengetahuan di dunia di mana pelajar akan lebih cepat berfikir dan memahami apa yang diajar oleh guru di dalam bilik belajar. Selain itu, cadangan untuk penambahbaikan etika dan peradaban bagi menyelesaikan masalah terhadap subjek tersebut yang tidak lengkap adalah dengan mengeluarkan edisi buku yang baru setiap tahun dengan menambah baik konten dan memberikan maklumat yang lebih teliti. Pihak universiti haruslah mencari lebih ramai pakar untuk menulis maklumat baharu yang lebih lengkap dan tepat berbanding dengan buku yang terbit sebelum itu. Hal ini demikian kerana saja ini bukan sahaja belajar di Malaysia tetapi juga perlu memahaminya di luar negara. Dengan penambahan ilmu ini, pertambahan ilmu pengetahuan pelajar akan menjadi lebih luas. Seperti yang kita tahu, belajar dengan lebih banyak tidak akan membawa sebarang kerugian kepada manusia, malah akan membawa keuntungan kepada mereka. Menurutnya, pensyarah boleh memberikan tugasan pelajar seperti menjalankan temu bual awam tentang adat agama sejarah Malaysia dan sebagainya. Hal ini dimungkinkan kerana semasa proses temu duga, pelajar dapat memahaminya dengan lebih mendalam tentang amalan budaya pelbagai kumpulan etnik. Di samping itu, temu bual awam membolehkan pelajar untuk mempelajari atau memperoleh lebih banyak maklumat yang tidak boleh didapati secara atas talian. Tujuan tugasan yang diberi oleh pensyarah adalah untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap subjek ini. Pensyarah juga boleh memberi penjelasan dan contoh yang lebih jelas dan sangat mudah dipahami oleh pelajar. Penjelasan dan contoh yang akan diberi bukan sahaja untuk membantu pelajar lebih memahami subjek ini, maka juga dapat membantu pelajar dalam temu duga dengan orang lain. Hal ini dimungkinkan kerana para tetamu yang menghadiri temu duga memerlukan ilmu pengetahuan yang cukup untuk menyokong mereka meneruskan proses temu duga. Dengan ini, pelajar boleh mendapat keputusan yang mereka inginkan dan mengalami keseronokan dalam pelajaran subjek ini. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, subjek etika dan pendapatan merupakan subjek yang elektif yang perlu diambil oleh setiap individu sejak kecil lagi. Hal ini disebabkan oleh etika dan pendapatan dapat meningkatkan pembangunan sesebuah negara dari segi ekonomi, sosial dan politik. Sehubungan itu, seseorang individu bertanggungjawab untuk mengamalkan nilai etika dan pendapatan dalam kehidupannya supaya masyarakat dapat ke arah masa hadapan yang cerah dan negara akan menjadi lebih aman dan sejahtera. Ini sahaja untuk pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.